Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah hari ini kita 17 hari bulan 5, 17/25 kita sampai di komplek Al-Hakim At-Tirmizi. Di mana Al-Hakim At-Tirmizi dia sangat berbeza daripada Imam At-Tirmizi. Walaupun dua itu daripada negeri Tirmiz pula. Dia panggil Tirmiz. Sebab kita panggil, ada orang panggil Tirmizi, ada orang panggil Tirmizi. Yang masyhurnya Imam Tirmizi dia. Nama orang apa Tirmizi. Dia kata Tirmizi. Jadi nama Tirmizi tadi dia kata mari daripada panas. Sebab kawasan ni panas. Rupa-rupanya termos yang kita nak pakai tu, mari sini termos. Baru jumpa sana. Jadi Imam, dia gelar nama dia beza dengan Imam At-Tirmizi. Abu Isa At-Tirmizi lain. Abu Isa At-Tirmizi dia meninggal pada tahun 210. Di kota Tirmizi juga, tapi jauh sikit. Alhamdulillah. Adapun Abu Abdullah Muhammad ni, Abu Abdullah Muhammad bin Hussein Al-Hasan At-Tirmizi ni dikenali dengan nama Al-Hakim Ha-Kaf-Ya-Mi. Al-Hakim At-Tirmizi. Dia ni meninggal pada tahun 320. Jadi seorang lagi Al-Hakim juga, Abu Abdullah Al-Hakim. Al-Hakim dengan Ha Alif Kahmi. Itu An-Naisaburi. Itu nama kita dia Al-Mustadrak. Jadi kita beza dah. Al-Hakim, Rawahul Hakim. Kalau kita belajar dengan ustaz kata Rawahul Hakim, dia kena tarik Ha Alif Kahmi. Al-Hakim. Itu Al-Hakim. Itu nama kita ada Mustadrak. Kalau kata Rawahu Abu Isa At-Tirmizi, itu Imam Hadis. Hak kita mari ni nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Ini beza banyak lah. Berbeza banyak. Ia ni meninggal pada tahun 320. Dan dia ni terkenal dengan kitab dia. Satu kitab, tadi saya letak gambar dalam nota tu, Nawadirul Usul, nama kitab dia. Dalam kitab tu hadis yang pelik-pelik saja. Banyak hadis pelik. Kalau kita belajar kitab tasawuf ni, jumpa hadis pelik-pelik tu, kalau kita nak tahqiq balik hadis, ini pengalaman kita duk mengajar kitab tasawuf ni, ada dalam sumber dia di situ. Dan Alhamdulillah kitab tu telah dicetak baru, saya baru beli di majilid kitab, ada di kitab perpustakaan pondok kita. Jadi pentahqiq dia bantu kita untuk menyatakan sumber asal ada hadis ni sahih ke tak sahih ke, jadi sangat membantu kita lah. Jadi terkenalnya Imam Al-Hakim At-Tirmizi ni seorang terkenal dengan nama, kitab dia banyak, kata karangnya dia pun banyak. Contoh tu boleh bacalah dalam nota yang kita beri tu. Yang penting bagi kitanya, kita tiga imam. Dua Tirmizi berbeza. Tirmizi Sahibus Sunan, nama dia Abu Isa At-Tirmizi. Yang ni Al-Hakim At-Tirmizi. Seorang lagi Al-Hakim At-Tirmizi. Itu lain, kitab dia Al-Mustadrak. Jadi Alhamdulillah, tokoh-tokoh ulama yang besar ni, jemaah pun heran, dia kenapa jauh sangat dalam nak pergi Sapar sini tu. Sapar sini pula kita tengok kuburnya begitu besar dibuat. Kalau nak kira, orang-orang ni dia terkenal dengan nama ahli sufi. Ahli sufi ni mana orang yang zuhud. Orang yang zuhud, orang tak say ke dunia, pakaian dia pun biasa-biasa je. Tapi tiba-tiba bila dia mati, kubur dia jadi luar biasa. Jadi kita kata itu bila satu perkara tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kita terlarang bina kubur. Dan sahibul qabri pula, tuan kubur pula, ahli sufi. Ahli sufi ni orang yang zuhud, orang yang tak cinta kepada dunia. Dunia dia ambil, bukan tak ambil. Tapi dunia di tangan, bukan di hati. Kita beza di antara, orang kata apa beza di antara orang zuhud dengan tak zuhud ni, ahli sufi dan tak sufi. Dia ahli sufi ni, duit dia, harta duduk di tangan. Masuk dalam poket tak apalah. Tapi jangan masuk dalam hati. Ibarat orang kata, ibarat seperti kapal di atas air. Memang kapal kena duduk atas air. Duduk atas darat tu replika kapal je. Pasal-pasal lampu malam-malam. Tapi kalau air duduk atas kapal apa jadi? Kalau air sudah naik atas kapal apa jadi? Gelap. Tenggelam. Bahaya. Macam kita juga, kita duduk atas dunia tak ada masalah. Memang kena duduk atas dunia. Kalau tidak orang panggil orang mati. Duduk dalam kubur. Bila duduk dalam kubur, kemudian yang bahayanya kalau dunia duduk atas kita, duduk dalam hati kita, itu bahaya. Itu beza di antara kapal di atas air dengan air atas kapal. Dunia duduk di tangan dengan dunia duduk di hati.
Jadi kalau kita belajar hakikat sufi, ahli-ahli tarekat ahli sufi ni, dia berbeza. Pasal itulah di Malaysia masyhur dengan kalau nak ikut sufi kena ikut Syekh Junid. Syekh Junid Al-Baghdadi, dia punya tegas. Amalan kita mesti ikut Quran dengan sunnah Nabi SAW. Cuma mereka kemudian jadi masalah. Sama juga dengan Al-Imam Al-Hakim Al-Tirmizi. Kita hormat dia sebagai seorang tokoh ulama yang hebat. Terkenal dengan nama ahli sufi, maknanya orang yang cinta kepada Allah. Tapi amalan-amalan yang orang kemudiannya tambah-tambah, buat kubur dia besar-besar. Mana kalau dia ada, mesti dia akan runtuhkan. Sebab dia orang tak nak kepada dunia, dia tak ambil. Rumah dia pun mungkin kecil, tapi kubur dia lebih besar. Saya ada orang gurau, dia kata kalau nak mati, mari duduk di sini lebih senang daripada orang hidup. Orang hidup rumah kecil, kuburnya besar. Itu cerita dia. Dan para ulama al-Islam, mereka ni kebanyakannya zuhud hidup. Maksud dia hidup dia zuhud. Macam Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari, orang duk tanya malam, ada isteri ke tidak? Saya duk cari, duk baca dalam buku sejarah, dia kata tak ada riwayat yang mengatakan dia sempat berkahwin. Imam Al-Bukhari. Tak ada keturunan. Yang keturunan dia anak kita, anak cucu dia. Hari-hari ustaz dia baca qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah. Tadi dia tak ada anak. Anak dia sudah zuriat. Keturunannya tidak ada. Tapi zuriatnya kita semua. Pasal itulah kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menjadi hubungan silaturahim di antara ahli-ahli dia. Orang ni belajar yang ni. Akhir kali kita kata guru kami rahimahullah. Mari anak murid belajar yang ni pula. Kata guru kami. Jadi semua guru akhirnya sampai kepada guru yang paling besar kali, iaitu Nabi SAW. Jadi itulah cerita. Fahamlah kita tak? Dua Tirmizi, Imam Abu Isa itu sahibus sunan. Kalau kita sempat pergi tempat dia nanti kita pergi. Yang sini Al-Hakim At-Tirmizi. Satu lagi Al-Hakim Abu Abdullah, situ Sahih Mustadrak An-Naisaburi. Jadi cerita tentang tasawuf, cerita apa ni, alhamdulillah tuan-tuan nanti balik kita belajar kitab Penawar Bagi Hati. Pada dah kita tu, tak sudut tinggi-tinggi lah. Ada ingat waktu ayah kita rahimahullah, dia khatam kitab tasawuf. Anak murid tanya, Tok Guru kita ni murtabak mana? Dia dak kelih ke anak murid dia. Dia kata puak mu ni boleh makan murtabak ya. Tahu murtabak? Anak murid kata habis kitab dah ni. Habis kitab apa tengok mayat sunat. Lekat tak lekat ada orang solat sunat. Masuk masjid ada tak solat sunat. Kalau waktu pun tak jadi nak naik murtabak mana, boleh makan murtabak ya. Itu je dah bolehnya. Jadi kita ni tak usah duk cakap tinggi-tinggi lah. Pasal tu bagi anak lah. Kalau nak ngaji tasawuf, marhalah kita ni cukup dengan kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Abu Anah tulis sikit buat komentar mudah-mudah supaya orang-orang mari kemudian ni bahasa-bahasa lama tu mudah difahami, insya-Allah. Nah, sekarang ni kita duk baca kitab Al-Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni syarah kepada Mukhtasar Sunan At-Tirmizi. InsyaAllah kalau siapa di Tirmizi kita cerita. Kalau tak siapa pun kita cerita juga. Nah, itu je lah cerita kita tentang Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi Hakim ni tadi kita dengar cerita back cerita tadi. Mana dah? Orang nak mati payah dengan pokok majusi ni. Nak tanah. Dia sebab dia bagi dia air api suci berlaku. Jadi kalau mati nak letak dalam tanah, tak bumi suci. Ni mayat. Nak letak nak bakar api, api suci juga. Akhir kali dia letak atas pada gunung. Lepas tu dia tunggu buru-buru makan. Hak ni tulah-tulah tu dia ambil kesipai dalam bekas. Gitu ya. Agama dia mudah. Semua suci belakang. Saya nak kerja apa. Dan kita ni alhamdulillah dalam perjalanan kita belajar semula taharah, bersuci. Suci dengan apa? Ada mengaji kita senja selama ni. Beramal ke tak dah ni? Beramal dah. Alhamdulillah. Baik, cerita pengajian kita tak ilmu tasawuf sangat penting. Kalau tak ada tasawuf tak boleh juga, tapi melampau ke tasawuf tak boleh juga. Siapa dekat tak ngaji tasawuf tak boleh. Kita bagi kita untuk masyarakat awam muslimin ni, Riyadhus Shalihin tu kalau kita perhati waktu pun sudah lengkap. Nak suruh nampak tersusun molek, Penawar Bagi Hati tadi. Nak panjang sikit lagi, kita panggil Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. So, nak panjang sikit lagi, dia panggil Mukhtasar Mirhajul Qasidin. Semua kitab-kitab ni, alhamdulillah, Al-Faqih Abu Anah, syarah belakor. Ada hak 150 siri, ada hak 60 siri. Ngaji tu. Beli kitab belajar. Oh, dia kata mana boleh. Belajar kitab tak ada guru. Orang kata saya tak pula guru. Ada orang kata dia tu ustaz. Syekh dia marah, ustaz dia marah dia belajarnya. Kata mau ngaji dengan siapa dia? Ngaji dengan YouTube.
Siapa dia depan? Dia tak buat anak. Pas kamu kata aku setan. Kamu kata. Doalah ustaz dia marah dia kata ngaji dengan setan tak ada guru. Guru lah tu dalam YouTube tu. Kecuali fake account. Kalau kita tahu siapa dia masuk ke cerita pelik ada tak boleh lah. Wallahu alam.